Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lokman Nur Adam berkata, tidak ada 300 juta ringgit di dalam akaun bank Parti Bersatu yang telah dibeku oleh SPRM. Apa yang ada dalam bank tu hanya celah gigi. A very negligible amount. Sikit sangat. Taklah sampai 300 juta yang saya telah bangkitkan semalam. Lokman kata dia tak tahu mana angka 300 juta ni datang dari. 300 juta yang dikatakan ada di dalam akaun bank Parti Bersatu yang telah dibeku oleh SPRM datang dari Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dia yang menyebut akaun bank Parti Bersatu telah dibeku, frozen oleh SPRM dan ada 300 juta ringgit dalam bank. Lokman kata tak ada. Apa yang ada dalam bank celah gigi saja. Dan 300 juta tu ialah cash, bukan duit dalam bank, kata Lokman. Ini duit cash yang telah diterima oleh Parti Bersatu dan telah dibelanja oleh Parti Bersatu semasa PRU 15 baru ini. Memang tidak ada rekod, tidak ada bukti. Yang mereka tahu duit ni diterima cash dan dibelanja cash. Dan duit ni bukan di dalam akaun bank yang telah dibeku. Apa yang dalam bank ni celah gigi, sikit sangat. So, ini sudah bercanggah. Maknanya Lokman tidak setuju dengan apa yang Anwar Ibrahim bercakap. Anwar Ibrahim cakap 300 juta dalam bank. Lokman kata no. 300 juta tu cash. Tak ada rekod, tak ada hitam putih. Memang tidak ada bukti. Because it's all in cash. Terima cash, belanja pun cash. So itu clear up lah isu macam mana mereka tuduh ada 300 juta dalam bank, akaun bank Parti Bersatu, padahal apa yang dalam bank tu almost nothing, tak ada apa. Tentang tuduhan bahawasanya Pemuda Keadilan clash dengan Presiden Parti Dr. Wan Azizah Wan Ismail semasa Perhimpunan Agung ataupun Mesyuarat Agung Tahunan Parti Keadilan. Semasa tu Parti Keadilan Nasional, belum lagi Parti Keadilan Rakyat. Semasa di Sungai Petani, semasa tu pemuda telah membangkitkan isu dalam ucapan wakil pemuda iaitu Hanafi Aman. Dia bangkitkan bahawasanya pemuda tidak puas hati kerana duit yang diterima oleh parti tidak turun kepada kegiatan parti, tidak dibelanja untuk parti dan sebagainya. Dan mereka tuduh Wan Azizah ni terima duit dari berjuta-juta dari penderma, tapi Wan Azizah simpan. Dan Wan Azizah jawab bahawasanya mereka perlu beza di antara duit yang diderma kepada keluarga dan duit yang diderma kepada parti. Duit yang diderma kepada keluarga ialah untuk keluarga, bukan untuk parti. Jadi ini telah mencetuskan krisis pergaduhan di antara pemuda dan Presiden Parti, dan akhirnya 12 ni pemimpin Pemuda Keadilan telah keluar dari Parti Keadilan dan telah masuk UMNO. Lokman berkata setahun kemudian dia juga clash dengan Ketua Pemuda Ezam Makno tentang isu yang sama, tapi itu berlaku setahun kemudian, kata Lokman. Bukan semasa Mesyuarat Agung di Sungai Petani. Dan dia clash dengan Lokman clash dengan Ezam oleh kerana Ezam terima derma tapi tidak diberi kepada Pemuda Keadilan untuk kegiatan politik, dan mereka
menghadapi pilihan raya tahun 2004 dengan tidak ada duit. Deposit calon pun tak ada. Akhirnya terpaksa dapat derma dari luar parti. Jadi orang luar parti menderma ataupun memberi bantuan kewangan kepada Pemuda Keadilan untuk bertanding pilihan raya tahun 2004. Sebab mereka kata semasa itu duit untuk deposit calon pun tak ada. Dan Lokman mengaku yang diorang terpaksa turun naik untuk kegiatan politik, untuk mesyuarat dengan bas. Diorang kena naik bas untuk nak hadir mesyuarat dan sebagainya. Lokman mengaku ini memang berlaku. Dan oleh kerana Lokman bergaduh dengan Ketua Pemuda Ezam, dan dia tuduh Ezam sapu duit parti untuk bina rumah dia di Shah Alam dan sebagainya. Dia ambil duit parti untuk kegunaan sendiri, termasuk untuk bina rumah dia. Jadi Wan Azizah bertindak untuk buang Lokman dari Keadilan. Dan Lokman pun masuk UMNO lah selepas itu. Tapi ini setahun kemudian, Lokman kata. Tidak sekali dengan yang masa di Sungai Petani itu, masa mesyuarat agung, di mana Pemuda Keadilan hentam Wan Azizah. That was 1 year later. Dan dia mengakulah memang tak ada duit. Dan Ketua Pemuda sapu duit untuk buat rumah dia dan sebagainya. Dan bila dia clash dengan Ezam, maka Ezam dan Azmin, mengikut Lokman, Ezam dan Azmin desak Wan Azizah untuk buang Lokman dari parti. Dan mereka kata, mengikut cerita Lokman, mereka kata kalau Ezam dengan Azmin beritahu Wan Azizah, kalau parti tak buang Lokman, mereka akan keluar dari parti. So untuk mengelak dari Ezam dan Azmin keluar dari parti, maka Wan Azizah bertindak untuk pecat Lokman atau tendang Lokman keluar dari parti. Tapi itu berlaku setahun kemudian, tahun 2004, Lokman kata. Ini peristiwa yang berbeza dari peristiwa di Sungai Petani, di mana pemimpin pemuda telah hentam Wan Azizah secara terbuka. Saya ada yang sebenar semasa itu di Sungai Petani. Pengerusi untuk mesyuarat agung Sungai Petani, Johari Abdul, Speaker Parlimen sekarang ni. Saya masa tu di dalam jawatan kuasa. Saya in charge mengira undi. Sebab dia orang juga nak bentang usul untuk Parti Keadilan Nasional PKN bergabung dengan Parti Rakyat Malaysia PRM, supaya dua parti ini disatukan dan dipanggil Parti Keadilan Rakyat, iaitu Parti Rakyat Malaysia dan Parti Keadilan Nasional menjadi satu parti dan ditukar nama kepada PKR. Dan perwakilan disuruh undi dan saya in charge kira undi lah semasa tu. Dan saya juga in charge media. Saya in charge media semenjak tahun 99. Dan media ramai kita jemput. Straits Times Singapore, NST, Malaysia Kini, Star pun ada. Dan apabila timbul huru-hara sebab pemuda hentam presiden, mereka ramai tanya saya lah, kata, what's going on? Apa hal ni? Pemuda ni nampak ni krisis dengan presiden. Jadi saya ditugaskan untuk explain, untuk menjelaskan kepada media what is the issue. Dan isu dia, saya kata, Pemuda Keadilan ni tak ada duit. Mereka kegiatan parti ni tidak ada kewangan, dan mereka nak bergerak pun susah, kena pakai bas kerana tak ada ini. Jadi dia orang tak puas hatilah. Dia tuduh Wan Azizah ni banyak terima duit tapi simpan, tak dibelanjakan untuk parti. Tapi saya kata, Wan Azizah jawab, yang orang bagi untuk keluarga is untuk keluarga, untuk parti beza. So dia taklah
guna duit parti atau simpan duit parti, apa yang dia tidak belanja untuk parti ialah apa yang penyokong-penyokong tauke Cina, tycoon beri untuk bantu uh, ni keluarga. Jadi ialah termasuk masa ni Nurul Izzah kahwin pun banyak dia orang derma. Ada seorang tu sampai 250,000 dan sebagainya. That's got nothing to do with the party. Jadi apa yang pemuda tak puas hati ni, dia kata keluarga hidup mewah, tapi pemimpin parti terutama sekali pemuda apa kedana, miskin. Dan ialah Lokman pun malam tadi mengaku yang memang betul berlaku. Sampai deposit pilihan raya, deposit calon pilihan raya tahun 2004 pun tak ada. Dan pada tahun 2004, dia orang tak ada duit sampai tak boleh nak masa pilihan raya 2004, dia orang tak boleh nak buat apa-apa. Jadi habis kalah semua. Kecuali Wan Azizah seorang. Tapi Wan Azizah pun pada perkiraan undi pertama, Wan Azizah kalah. Bila dia kira semula undi itu, barulah Wan Azizah menang. Kalau tidak, zero. Semua kerusi dia orang kalah, tak menang satu pun. Tapi Wan Azizah kalau ikut first time, tapi oleh kerana calon UMNO tu, sebab dia kalah tipis, dia minta perkiraan undi semula. Wan Azizah minta perkiraan undi semula sebab Wan Azizah kalah tipis. Dan kalau kita kalah tipis, boleh kita minta perkiraan undi sekali lagi. Jadi calon UMNO tu bila kira semula undi, calon UMNO tu kalah. Wan Azizah menang. On the next count, second count dan third count, dia kata dikira 3 kali. Dan calon UMNO tu yang kalah, Firdaus, dia bekas imam Masjid Negara. Dia imam Masjid Negara dulu. Sebelum dia bertanding pilihan raya, dia bawa kes ni ke mahkamah. Dia saman Wan Azizah. Tapi dia kalah. Kalau dia menang saman tersebut, maka zero. Wan Azizah pun kalah. Maknanya PKR tak menang satu pun kerusi. Dan dia orang kata sebab dia orang kalah ni sebab tak ada duit. Ini yang dia orang marah sangat, termasuk Lokman yang dia clash dengan Ezam tu. Sebab dia kata pemimpin mewah tapi parti miskin. Jadi pemuda ni sampai nak kegiatan politik dan sebagainya tak boleh. And this is the issue lah, the clash di antara pemuda dan pemimpin parti, yang di mana setahun kemudian Lokman pun clash dengan ketua pemuda Ezam Makno kerana sebab yang sama, iaitu duit yang dia orang terima, dia orang belanja untuk sendiri, termasuk mengikut Lokman, termasuk Ezam, yang duit dia orang terima untuk parti keadilan atau untuk pemuda keadilan dibelanja untuk buat rumah. There is Lokman nak tambahlah kepada apa yang saya cakap semalam di dalam video. So it's interesting. Dan saya tahu pasal clash Ezam dengan Lokman, sampai Ezam boleh dikatakan desak ataupun threaten Wan Azizah. Sekiranya Lokman tidak ditendang keluar, maka mereka akan tinggalkan parti. Azmin pun sama. Semasa tu Azmin dengan Lokman, Azmin dengan Ezam bersama. Dia orang ngam dua orang tu. Kemudian itulah selepas 2008 bila nak berebut jawatan dalam parti, dari bila nampak yang Azmin ni lagi disayangi oleh Anwar, maka Ezam juga tinggalkan parti. Jadi mula-mula exco ataupun pemimpin-pemimpin pemuda keluar, lepas tu diikuti oleh Lokman, lepas tu Ezam. Jadi banyaklah tinggalkan parti. Termasuk ketua perhubungan hampir tiap-tiap negeri. Kelantan, Terengganu, Johor, Sabah, Sarawak, Pahang, semua tinggalkan parti. Dan Johor tu is sister Tun Hussein On, iaitu mak saudara kepada Hishamuddin.
Dan di Sabah tu, sister kepada Saleh Keruak. Dan boleh katakan orang power lah semua. Tapi akhirnya semua tinggalkan parti dan boleh dikatakan sungutan yang pertama ialah tentang dana, tentang duit. Mereka tak puas hatilah. Mereka kata ni PKR ni banyak salah guna duit. Jadi yang Anwar duduk bangkit ni tuduh Perikatan Nasional ni tentang duit lah, terima duit dari penderma lah, dan diorang duk siasat sekarang. Beberapa ahli perniagaan, businessman yang dikatakan menderma duit kepada perikatan ataupun parti ni Pribumi Bersatu. So benda ni 20 tahun lebih dulu PKR pun telah dituduh membuat kerja macam ni. Sampai hampir pecah parti. Ramai tinggalkan parti oleh kerana tidak puas hati tentang isu duit. Jadi hari ini Anwar duduk kata inilah kesalahan ataupun jenayah yang telah dilakukan oleh Muhyiddin Yassin, parti Pribumi, PAS, Perikatan Nasional ni banyak salah guna duit dan sebagainya. Tapi 20 tahun lebih dulu inilah masalah yang dihadapi oleh PKR. Dan tuduhan yang dibuat kepada pemimpin-pemimpin PKR, terutama sekali Dr. Wan Azizah Wan Ismail, iaitu isteri kepada Perdana Menteri sekarang. So this issue, they were accused of that also. Jadi yang dia duduk bangkit ni. Tapi yang aneh sekali, yang Lokman confirm semalam, ialah 300 juta tu tak ada dalam bank. Confirm tak ada dalam bank. Macam Anwar duduk katalah, akaun bank Bersatu dibeku dan ada 300 juta. Lokman say no, dia pun tak tahu di mana mari angka 300 juta. Yang dia tahu tuduhan 300 juta tu ialah cash, duit cash yang dia orang terima dan dia belanja, bukan dalam bank account. So di situ nampak maklumat yang diberi ni dah tak betul, fake news, hanya untuk memburukkan Muhyiddin ataupun Bersatu ataupun Perikatan Nasional. Sebab dia orang kata ni Perikatan Nasional, bukan saja Parti Bersatu, mana termasuk PAS. It's just side war, fake news, nak memberi gambaran yang, dan hari ni pun dalam parlimen Anwar berucap jangan, memang betul UMNO ni korup. Anwar kata UMNO ni memang kotor, UMNO ni korup. Tapi Perikatan Nasional sama juga, dia kata. Bukan UMNO saja, juga Perikatan Nasional. Jadi hari ni hari pertama lah parlimen, Anwar bangkitkan isu parti korup. Iaitu jangan kita tuduh UMNO, sebab bukan UMNO saja korup, Perikatan Nasional juga sama korup. Tapi saya kata kalau macam tu bukan saja UMNO dan Perikatan Nasional korup, tapi PKR sendiri dan isteri Perdana Menteri sendiri terlibat dengan salah guna kuasa dan mengguna dana parti ataupun duit parti untuk kegunaan sendiri. Dan ini malam tadi telah dikonfirm oleh Lokman Adam, dan dia mengaku yang dia clash dengan Ezam dan ditendang keluar dari parti kerana isu yang sama, iaitu salah guna duit parti untuk kegunaan sendiri. Dan Ezam bina rumah dia yang dikata Maligai tu, his palace in Shah Alam, dengan duit Parti Keadilan. Assalamualaikum, salam sejahtera.